dunia sisi plastik dipetik dalam tempoh 2 jam dalam program dianjurkan itu. Aktiviti membersihkan pesisir pantai sepanjang 1 km itu disertai oleh penilaian dari Komite Perikanan YKP dan agensi perikanan. Sampah ini iaitu kebanyakan yang boleh dikitar semula seperti botol plastik dan tin minyak. Selebihnya adalah sisi yang tidak boleh dikitar semula seperti bekas polistiren dan berbagai sisa hanyut di laut. Di pantai membuatkan banyak habitat yang terancam. Contoh macam penyu yang terancam sebab sampah hanya cikgu boleh bagi 4 tahun sampai macam kehidupan ini. macam tadi kasam kamu dengar tak? Nanti dia terangkan. menjadi kawasan tumpang pelancong. Kamu sudah depan itu tak nampak? Dia tu je, hari perhatian tu. Hari perhatian tu. Kalau kita tak buat aktiviti ini selalu, kita menjaga pantai-pantai kita. Sedangkan kami nelayan, sampah di laut plastik kami kumpul bawa balik. Kami petik-petik di laut bawa balik. Tak mau pencemaran balik. Itu video beberapa tahun yang lalu lah tentang isu apa ni? Isu pencemaran laut. Aktiviti kita pada hari ini ialah berkaitan dengan pencemaran. Tapi sebelum tu kita akan belajar dulu tentang poster yang berkaitan dengan bukan, tapi ada betul sekitar. Untuk menangani isu pencemaran ni, kita perlu buat satu benda. Contohnya, poster tentang kesedaran penjagaan alam sekitar. Sebelum kamu buat poster, kamu mesti ada teknik dan cara dia. Apa yang kamu nak buat dalam poster tu? Betul? Kita tengok kat sini ya. Hari ini kita akan belajar tentang teknik montas dan poster yang menarik. Agak sikit. Boleh nampak? Boleh. Hari ini kita akan belajar tentang teknik montas dan poster yang menarik. Kita akan menerapkan cara-cara kreatif untuk menyampaikan mesej melalui seni visual. Kamu nampak pencemaran tadi itu kan? Ya. Selepas kita belajar teori ini nanti, kita akan menghasilkan satu poster yang berkaitan dengan pencemaran. Pencemaran alam sekitar betul lah. Nama betul daripadanya adalah laut. Apakah itu montas? Kamu pernah dengar? Pernah. Yang cikgu ingat tahun 3 ada belajar dalam pendidikan seni visual, betul? Untuk kali ini kita ulang sekali lagi. Definisi montaj adalah menghasilkan karya menggabungkan pelbagai bahan. Kamu tahu apa pelbagai bahan dalam pendidikan seni? Salah satu bahan yang kamu selalu guna apa? Kertas. Kertas, apa lagi? Pensel lagi? Pensel warna lagi? Gunting. Oke. Bahan-bahan di sini adalah bahan yang kamu tuh. Di sini ditulis apa? Kertas, gambar atau objek. Kita gambar objek ya. Itu yang kamu akan letakkan di dalam kamu punya poster. Sejarah teknik montaj bermula pada awal abad ke-20. Seniman Pablo Picasso dan George Braque antara pelopor teknik montaj. Kamu kenal Pablo Picasso? Tugasan kamu nanti, kamu balik rumah, ada handphone kan? Cukup saya kamu ada TikTok. Kamu type dekat situ, kamu tulis nama Pablo Picasso nih. Siapa dia? Tulis dengan mana tulis? Tulis. Tulis sekarang. Itu tugasan kamu lah. Balik rumah. Picasso. Kalau kamu tak tahu, kamu cari dalam TikTok ada, YouTube ada. Dah? Itu orang jadi tulis.
tersendiri. Oke. Alatan dan bahan untuk montaj. Nih, alatan asas. Macam biasalah kamu perlu gunting, pensel. Pembaris dan pita melekat. Pilih gunting dengan ujung bulat untuk keselamatan. Kenapa kamu tak boleh pakai kaca? Kacang, Tangan, nanti dengan tangan. Oke. Seterusnya siapa mau baca bahan media? gambar dari pedagang. Dapat foto. Bahan kita semula sangat digalakkan. Oke, kamu tengok bahan media dekat sini. Cikgu tulis dekat sini bahan kita semula sangat digalakkan. Sebelum ini tadi kita tengok video pencemaran alam sekitar, utamanya laut. Oke, kamu boleh guna pakai barang tu supaya dapat mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Oke, bagi tujuan kelas. Oke, bahan hiasan yang kamu boleh gunakan apa? Kertas warna, kain, hitam, dan menarik. Gunakan bahan dengan tekstur berbeda untuk kesan menarik. Kamu tahu tekstur? Tidak. Oke, nanti kita tengok. Oke, alas kerja. Nih, luas kali. Kertas atau paper sebagai asas lunas kat yang buku. Oke, kat itu adalah cardboard nanti ataupun kertas lukisan yang tebal. Nanti cikgu akan bagi dengan kamu bila kita buat ni lah aktiviti membuat poster ya. Sebelum ni kita tengok dulu. Oke, teknik asas membuat montaj. Kamu boleh tengok ni. Tengok perancangan. Di peringkat perancangan kamu kena lukis apa? Tulis sasaran kasar, tentukan tema dan message, kumpul semua bahan yang diperlukan. Kamu sebelum kamu lekatkan tu, buat montaj tu kamu kena lakar dulu supaya apa? Supaya cantik. Supaya nanti bila kamu buat poster bukan tidak salah. Kalau muak tu cuci mulut Bila kamu buat nanti, kamu sudah tahu mana satu tempat kamu nak letak bahan di dalam poster kamu. Penyusunan bahan dekat sini. Susun semua bahan di atas permukaan poster kamu. Kita lukisan dulu lah. Permukaan kerja tu kita lukisan kamu. Cuba pelbagai susunan sebelum melekatnya. Siapa masih ingat susunan? Siapa masih ingat susunan? Susunan apa? Ya, Susunan dalam dekat sini. Kamu masih ingat? ingat. Apa? Apa? Apa susunan? Jenis susunan dalam dekat sini. Susunan. Susunan semua bahan di atas permukaan. Kalau macam tu, kamu tak mau baca lah ni. Teknik pemotongan. Pemotongan gambar dengan cermat gunakan teknik koyakan untuk kesan unik. Kamu boleh koyakkan kertas dengan dua Anissa. Kamu boleh gunakan teknik koyak selain daripada menggunting untuk kamu hasilkan karya. Penampalan, sapukan gam dengan rata. Yang ini saya rasa kamu sudah belajar kan? Sudah juga kan? Penampalan, macam mana? Kamu gunting, kamu tampal lah, betul kan? Apakah poster? Yang itu tadi kita belajar tentang montaj. Sekarang kita pergi ke poster. Dua ni adalah benda yang berbeza. Kamu dengar berbeza. Maksud poster. Poster adalah karya seni visual bertujuan menyampaikan mesej dengan maklumat sama macam tadi. Biasanya dipamerkan di tempat awam. Poster menggunakan gabungan teks, image serta jelas dilihat daripada jauh. Contohnya dekat ruangan kita jalan tuh, laluan tuh kamu boleh baca kan? Ya. Tapi dia cuma menggunakan satu teknik saja. Apa teknik yang belum tadi? Teknik media cetak. Sebab dia dicetak. Kamu sudah desain siap-siap di dalam software. Lepas itu kamu cuma tinggal
dengan pantas. Oke. Yang ini prinsip reka bentuk poster. Oke, semua masih tinggal depan sudah bagi perhatian. Oke, fokus dia kepada visual. Contohnya pencemaran alam semesta. Apa yang kamu nak fokus dekat situ? Kotoran. Untuk menjadikan orang tuh apa yang mau buat? Contohnya bila pencemaran hewan. Contohnya hewan yang semakin fokus. Itu adalah kamu punya objek utama. Nih, yang kamu fokus dekat situ. Apa hewan yang semakin fokus sekarang? Dinosaur sudah lama. Ikan. Seorang satu. Rama. Memot. Yang paling senang lah, yang paling senang orang tahu harimau. Jadi singa. Oke, dekat Sarawak sini ada teman. Dekat Sarawak sini apa? Kucing. Burung penyalam. Dia Burung penyalam. Apa lagi? Burung Burung merak. Mau kenal nggak? Dalam bahasa Iban dia burung ruwai. Kan? Yang ekor dia cantik tuh. Dan itu jarang dijumpai sekarang. Itu maksud dia fokus yang kamu nak tuh, nak sampaikan dekat situ. Saya tengok sini lagi, fokus, bercakap fokus lah. Yang kedua typografi. Siapa tahu apa maksud typografi? Bukanlah dibaca dari jarak jauh. Apa? Tulisan. Tulisan di dalam poster itu mesti jelas, size yang betul, huruf yang menarik dan menonjol. Contohnya kan ini. Apa yang menonjol di sini? Tulisan dan kan. Typografi. Seterusnya skema warna. Warna yang serasi dan menarik. Gunakan warna yang lunas sebagai harmoni untuk Warna harmoni apa tadi? Apa warna harmoni? Siapa yang baca harmoni? Warna pink. Karena warna pink, merah jambu ada. Warna orange tak ada, tidak ada. Harmoni ialah bila warna itu digabungkan, kamu masih lagi nampak objek yang lain. Contoh, kalau gelap, semua gelap. Kamu nampak tak? Kamu dapat tak maklumat yang disampaikan bila kamu punya lukisan, kamu poster, kamu tuh semua warna gelap. Di sini kamu gunakan berbagai warna, tapi dia masih ada betul-betul, kalau kamu punya nama tertentu itu kamu nanti. Cikgu tahu sekarang mau tengah hari panas dan kamu tadi sudah berlari. Kalau kamu duduk tegak, cikgu saya kamu tak mengantuk. Boleh? Boleh ya? Kamu mau berlari pastinya? Iya. Saya duduk tangan training juga. Susun atur. Tengok sini. Cepat kita habis, cepat kita tuh. Susun atur. Pas kita jawab kuis, kita kembali. Susun atur. Tengok sini ya. Ruang disusun dengan seimbang. Beri perhatian kepada kedudukan lain-lain dan membangun kejelasan. Ruang disusun dengan seimbang. Maksudnya ini seimbang nggak? Tak. Kenapa? Imbang loh. Seimbang kata seimbang. Seimbang. Ya. Siapa cakap seimbang? Siapa cakap tidak seimbang? Berikan jawaban kamu. Kenapa kamu cakap tidak seimbang?
Jawab. Alamak, aku jawaban. Mereka tu semua. Ini lama nih. Warna dia. Warna dia. Dia cakap ruang bukan warna. Ruang. Itu ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang kecil ada yang besar. Maksudnya kamu tulisan lah. Yang cuma cakap sekarang ruang. Bukan dia itu. Ini tulisannya ada kecil dan besar. Yang lain setuju? Tak. Tak. Oke. Yang cakap seimbang bagi jawaban kamu. Kenapa? Sebab yang masuk satu saja masuk dekat bawah tu dekat sama. Ya, betul. Ah. Betul? Tunggu. Kalau kamu tengok sini, ruang seimbang, tengok sini. Yang ini sama dengan ini, betul? Ini sama dengan ini, betul? Kalau kamu bagi setengah pun yang ini tetap sama. Betul tak? Oke, balik tulisan tu. Oke, tengok masih dekat sini lagi kita. Sekejap lagi kita mau habis skalanya. Oke, clear message important design. Message sangatlah jelas. Contohnya kalau pencemaran, kamu ceritalah tentang pencemaran. Oke, kalau kamu tulis, contohnya kita kat sini sekolah yang menggunakan bahasa Melayu. Kalau kamu tulis pakai bahasa Cina, orang lain boleh baca. Macam tu. Orang lain boleh baca tak? Tak. Ini memang mana sih? Tak, kita tak nampak. Kita tak nampak yang ke situ. Kita tak nampak apa kamu buat. Ya. Kalau kamu tulis bahasa Cina dekat sekolah sini, sekolah kita ni, orang lain boleh baca tidak? Boleh. Translate. Orang lain boleh faham tak tentang poster? Dia masih boleh faham lagi, cuma dia tidak faham maksud tulisan itu sahaja. Sebab poster adalah kamu letak gambar dengan gabungan tulisan, tipografi tadi tu. Oke, langkah membuat poster. Yang pertama adalah publishing test. Tengok depan. Lepas tu kamu buat lakaran, hasilkan visual, tambah teks. Nanti cikgu akan tunjukkan kamu contoh poster tahun lepas yang kawan kamu pernah buat. Kakak kamu pernah buat lah. Ya. Oke, ini montaj alam sekitar. Di sini ada banyak jenis lah. Poster kesehatan, montaj sejarah, poster acara sekolah. Yang ini kita sudah sebut tadi kan? Sepertinya kesimpulannya di sini. Teknik montaj. Nah, dan poster adalah alat kreatif penting untuk menyampaikan message visual. Ke sini. Montaj kreatif menggabungkan berbagai bahan untuk menghasilkan seni yang menarik dan bermakna. Yang kedua, Farisha baca ini. Buat sikit. Cikgu tak dengar. Berdiri. Cikgu bagi peluang kamu cakap. Baca. Poster. Buatlah sikit suara kamu. Tipografi, jelas, dan message tepat. Oke, kamu duduk jangan menyala. Duduk tegak. Dah, paham apa yang kamu baca? Paham? Oke, apa beza tadi? Satu montaj, satu poster. Apa beza dia? Siapa dapat jawab? Montaj,
visual. Oke. Takut ya? Kita coba. Salah. Ya, menyampaikan maklumat secara visual. Visual ini adalah gambaran lah. Oke. Seterusnya, ada gambar dan membuat berikut ya lah. Oke, kita tengok sini lagi. Oke. Tengok, Boni. Kita muncul lagi apa? Linya. Wah. Linya. Linya. Boni pilih linya. Oke, linya. Linya. Ada gambar dan maklumat berikut ya lah. Berikut ialah proses. Oke. Nah, jangan tolaknya. Kita berjalan betul lah. Berikut ialah proses. Oke, semuanya. Ciri-ciri utama poster. Kan panjangnya. Oke, tadi masalah ini tadi tajuk, gambar dan maklumat. Oke, dalam foto kamu mesti ada tajuk, gambar dan maklumat. Nah, kamu ingat tuh. Oke. Seterusnya. Ya. Ubong belanja satu. Betul atau salah ya? Betul. Oke, jawabannya betul lah. Teman-teman memang betul. Oke. Terusnya. Siapa lagi? Vin nih pasti. Ain. Vince. Ain. Tadi siapa? Rina. Ya susah dia bagi saya. Oke, jangan nanya terbuka nanti kamu jatuh. Kemudian tengok depan. Siapa yang dapat tolong? Nih, kumpulan sebelah sini kan? Mana kawan kamu? Coba kita tolong dari kawan ke depan ya. Ya, proses. Oke, siapa? Coba bagi jawaban. Kira. Sampai 5. 2, 3, 4, 5. Susah 5. Apa yang kamu? Ah, iyalah. Kisah. Coba.
Ayo menuju kepada. Apa yang atas? Hah? Apa yang atas? 1, 2, 3, 4. Poster motivasi. Coba dari poster. Poster. Jenis poster. Dia sudah nyatakan 4 jenis poster. Jenis poster, akan betul saya catatan. Wih, apa? Oke, Marisa. Apa tuh? Jawabannya? Rupa ialah Marisa Lupa dia. masih ingat ya. Kan saya ikut jaga jawabannya ada dekat sini. Saya kan berjawab belum mulai. Oke, yang ini coba dekat sini. Oke, 15. Betul. Apa nih? 12. Bukan Rob. Ini yang dari yang dekat YouTube tuh, betul. Ubo. Oke, kamu selalu baca menggunakan apa? RGT kan? Bukan. Sejarah. Sejarah. Oke, melalui yang kelima. Karena ada 5 yang kamu gunakan. Kamu Oke. ini lagi tinggal. Siap. Yang ini? Betul. Oke. Semua betul tuh kalau itu salah. Salah. Betul. Oke, menang nggak? Nah, tim siapa menang Ciko? Semua menang. Yeay. Sebab kamu sudah memberikan kerjasama dengan cikgu. Saya ucapkan terima kasih. Oke. Cikgu nak panggil satu orang untuk buat kesimpulan tentang apa yang kita belajar hari ini. Saya Siapa mau? sama Anissa, coba cakap. Satu orang sudah. Satu orang. kesimpulan yang kita belajar hari ini adalah Benar, yaitu motos dan poster. Kesimpulan yang cakap yang kita belajar hari ini adalah poster dengan montaj. Oke. Di dalam itu kita belajar tentang teknik menghasilkan poster dengan montaj. Oke, itulah apa yang saya cakap. Oke, jumpa lagi mau tambah. Apa yang tambah? Jumpa lagi mau tambah. Apa yang kita belajar pada hari ini? Siapa mau cerita? Tentang Saya berdiri. tentang Siapa yang mau cakap berdiri? Kan kamu paham apa yang kita belajar pada hari ini? Oke, apakah jenis-jenis poster? Oke, jumpa lagi. Kamu mau? tengok Kamu mau? Oke. tentang rupa Tentang rupa. Oke, di dalam poster kamu memang ada rupa. Oke. Cikgu mencari Oke. Hah? mencari punya poster. Oke, sekarang. Oke, cikgu tunjukkan kamu hasil poster yang dihasilkan bila kita menggunakan teknik yang kita belajar sebentar tadi. Oke, inilah. Ini yang paling simpel. Tanam Pak Cikgu. Berdiri kalau tak nampak, cikgu pendek juga bisa kamu. Oke, nih. Sudah Pak Cikgu. Nah, dia gunakan apa? Cikgu jatuh. Ini media. Yang ini tulisan media cetak. Yang kamu lihat. Yang ini pulsa. Nah, ini yang kamu akan gunting dan cetakkan. Nah, ini cikgu rahsiakan nama dia. Ini hak milik rahasia. Oke, bahan lain yang kamu guna apa? Laut ke kering untuk menghasilkan kesan apa? Kesan apa ini? Oke, yang ini pas ini. Ya, ini satu lagi. Pilih. Mana ada sim? Pilih. Oke, poster ini tentang apa? Ikan bayar. Oke, kamu masih boleh baca walaupun dia tidak menarik, betul? Oke, tujuan poster. Oke, itu kawan kamu punya. Oke, yang saya tunjukkan yang satu lagi. Yang terakhir. Oke, ini cikgu coba buatlah. Oke, ini cikgu punya. Ini cikgu punya. Yang tadi yang ada video tidak cikgu punya tadi. Ya. Cikgu tuh punya video? Ada. Oke. Ini cikgu punya. Ini adalah montaj. Kalau selain ikan bayar saya tahu Boleh. dia buatnya. Boleh. Selain daripada ikan bayan boleh. Oke. Harimau boleh. Harimau Melayu. Tapi tema kita adalah kehidupan laut. Saya foto
mereka kerjasama di dalam kelas. Nah, misalnya kamu rasa apa? Boring, kepanasan, sini jadi kelas mana? Ngantuk itu. Ya, ngantuk. Ngantuk. Nah, ikut lagi lah. Kalau pernah